Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 20 Ogos 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK bersedia menerima lebih banyak permohonan dari pemohon yang pendapatannya berada di bawah paras garis kemiskinan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pihaknya menyedari ramai rakyat yang pendapatannya sangat terkesan ketika ini ekoran penularan pandemik COVID-19. Semasa pandemik COVID-19 ini ramai yang terkesan disebabkan pergerakan terhad, maka ada yang hilang pekerjaan dan ada yang dari segi pendapatan sudah banyak berkurang. Kalau dulu pendapatan atas garis kemiskinan, sekarang sudah berada di bawah paras garis kemiskinan. Jadi menyedari hakikat ini bahawa bilangan yang terjejas oleh pandemik COVID-19 ini, maka kita sudah bersedia untuk menerima lebih ramai permohonan rakyat kita yang dari segi pendapatannya adalah di bawah garis kemiskinan. Beliau menjelaskan demikian kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa sesi taklimat KWKPK dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak di Dewan Serbaguna Kampung Tekajong, Pulau Bruit, Daro pada Khamis. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah menambah kerajaan Sarawak masih mampu meneruskan penyaluran pelbagai bantuan kerana situasi politik di negeri ini stabil selain pemimpinnya sentiasa fokus memberi kesejahteraan kepada rakyat dan membangunkan negeri ini. Tetapi kita bersyukur di negeri Sarawak kita ini kita mempunyai pendapatan yang dari contoh dari selain daripada pendapatan ataupun revenue daripada sumber-sumber yang sedia ada. Alhamdulillah Yang Berhormat Ketua Menteri kita telah memperkenalkan SST dan inilah yang salah satu daripada sumber yang banyak menyumbang kepada bantuan yang boleh kita terus salurkan walaupun kalau dikira dari segi ekonomi negara lain ataupun tempat lain di dunia terjejas. Kita oleh kerana politik yang stabil, pemimpin yang kerajaan serta pemimpin yang fokus kepada memberi kesejahteraan rakyat dan membangunkan negeri Sarawak ini, maka bantuan itu kita teruskan. Sementara itu, bercakap mengenai jelajah ini, katanya ianya sangat bermanfaat dalam memberi pendedahan kepada penduduk di kawasan luar bandar mengenai pelbagai bantuan sokongan yang disalurkan kerajaan. Dalam program itu, Datuk Seri Fatimah telah menyampaikan beberapa bantuan dan inisiatif daripada kerajaan Sarawak seperti berikut. Turut diserahkan cek projek kecil luar bandar MRP Dun Dalat bagi aktiviti skuad sayang Pulau Bruit berjumlah RM3,000, aktiviti pertubuhan gerakan prihatin Pulau Bruit berjumlah RM2,000 dan sumbangan peribadi kepada Jawatankuasa Masjid Darul Al-Amin sebanyak RM3,000. Selain itu, ahli Jawatankuasa Masjid Al-Amin Kampung Semop Daro turut menerima sumbangan daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Meradong berjumlah RM872, manakala Persatuan Warisan Anak Sarawak Waris Bintango, Persatuan Silat Maya Mengurai Sarawak, Meradong dan penduduk Bintango menyumbang RM863, sejadah, telekong dan buku Yasin. Pada majlis sama, turut diserahkan cek MRP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop merangkap Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidol kepada Jawatankuasa Aktiviti Sukan, Sosial dan Kemasyarakat SAUK berjumlah RM3,000. Berita di Miri, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah memperketatkan pergerakan rentas daerah sejajar dengan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 Sarawak. Dalam kenyataan media pada Khamis, JPBB Miri telah berbincang dengan teliti mengenai pergerakan antara daerah-daerah dalam bahagian Miri dan menggariskan syarat-syarat yang perlu dipatuhi penduduk untuk kelulusan permohonan permit rentas daerah. Keputusan itu diambil bagi meletakkan bahagian Miri dalam keadaan berjaga-jaga, kekal waspada dan tidak leka dengan situasi sekarang selain mengekang penularan COVID-19.
Berikut SOP pergerakan rentas daerah bahagian Miri yang telah diluluskan JPBB Miri. Sementara itu, berikut pula kategori rentas daerah yang tidak diluluskan JPBB Miri. Sehubungan itu, JPBB Miri mengingatkan orang ramai untuk terus kekal waspada dan sentiasa mematuhi aspek SOP COVID-19 secara ketat. Manakala individu yang sudah menerima dos lengkap vaksin COVID-19 masih perlu berhati-hati dan mematuhi SOP ditetapkan oleh kerajaan. Berita diteruskan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Dato' Ding Kong Hing turun padang menyempurnakan Majlis Perasmian Projek Agriculture Facilitation Fund AFF 2020 di Pejabat Pertanian Daerah Meradong pada Khamis. Sebanyak RM859,398 telah diperuntukkan di bawah projek AFF 2020 untuk 11 penyelenggaraan jalan ladang, 1 unit farm untuk Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bintango dan 10 hektar tanaman buah-buahan tidak bermusim. Dato' Ding menambah beberapa orang penerima telah diluluskan permohonannya untuk menerima bantuan penanaman seperti baja, racun dan bahan penanaman bagi membantu para petani di daerah tersebut. Beliau merakamkan penghargaan kepada Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas di atas peruntukan khas yang disalurkan kepada daerah Meradong. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak melalui Kementerian Pertanian, Dato' Ahmad Douglas Ugah kerana sudah bagi satu peruntukan khas untuk daerah Meradong. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada penolong pegawai pertanian daerah Meradong dan semua pegawai-pegawai yang membantu mengurus itu projek khas itu. Berita seterusnya, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Roland Sagah Wiin telah menyempurnakan penyerahan tapak projek naik taraf Balai Raya Kampung Sebemban pada Khamis. Projek yang berjumlah RM149,989 itu akan dilaksanakan di bawah peruntukan Projek Transformasi Luar Bandar RTP 2021 pada 14 September ini dan dijangka siap 13 Mac 2022. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat memberitahu Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Kampung Sebemban boleh terus menghubungi Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serian sekiranya terdapat isu sepanjang projek tersebut dijalankan kelak untuk tindakan lanjut. Selanjutnya, Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Kalaka, Japar Amin telah menyerahkan 70 kg cili kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong, Muhammad Chi Kadir di Pusat Hikmat Adun, Kabong pada Selasa. Cili tersebut akan diagihkan kepada orang awam di sekitar Pusat Penjaja Kabong. PPK Kalaka membeli lambakan cili daripada pekebun kecil dalam usaha membantu mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pada majlis berasingan, Adun Kabong itu turut menghadiri program perpaduan komuniti kawasan rukun tetangga anjuran Jabatan Perpaduan Negara bahagian Betong di Dewan Masyarakat Kampung Nyabor. Katanya pengerusi kawasan rukun tetangga KRT diseru untuk terus aktif dan berusaha membantu mewujudkan perpaduan di kawasan masing-masing. Pada majlis itu, seramai 15 wakil KRT telah menerima bantuan bekalan makanan tersebut. Berikut pula, seramai 83 orang pelajar dari keluarga berpendapatan rendah di 2 buah sekolah kebangsaan SK Pendidikan Khas Miri dan SK Anci menerima bantuan bakul makanan. Menurut Ketua Cawangan SUPP Dun Pujut Adam Yi Siu Sang berkata bantuan ini merupakan sumbangan Pusat Hikmat Dun Pujut bagi membantu pelajar yang keluarga mereka kurang berkemampuan. This is the second batch. The first batch we done it a few days ago. So this is the second batch, and we will continue with the outreach program with the various schools in San Nepal. And this is a little assistance that we can do to make sure that some of the families during this difficult time can survive.
Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menyerahkan sumbangan bantuan bakul makanan anjuran Pusat Hikmat SUPP cawangan Dun Pujut di SK Anci Miri pada Khamis. Tambahnya sebelum ini, sebanyak 153 bantuan bakul makanan telah diagihkan kepada 4 buah sekolah di kawasan Dun Pujut. Dalam pada itu, Adam Yee turut memberitahu dua tujuan utama program ini diadakan adalah untuk memastikan setiap masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP dan membantu keluarga yang kurang berkemampuan akibat kesan pandemik COVID-19. One is to make sure that we get the people to work together to control the spread of COVID-19 by way of vaccination and also observance of the SOP. Second task is we will do as much as possible to assist those less fortunate families to survive in this difficult time. Sementara itu, Guru Besar SK Anci, Cikgu Sapri Pai mengucapkan terima kasih kepada Adam Yee atas sumbangan bantuan bakul makanan untuk pelajar-pelajar sekolah. Beralih ke laporan harian COVID-19, sebanyak 1,206 kes positif COVID-19 baru telah dilaporkan di 34 daerah di Sarawak pada Khamis. Daripada jumlah itu, 99.59% kes adalah kategori 1 dan 2, manakala 1 kes kategori 3, 3 kes kategori 4 dan 1 kes kategori 5. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan kes-kes baru yang dikesan itu menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 92,016 kes berikut daerah-daerah di Sarawak yang dikesan mempunyai kes positif COVID-19. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 4 kes kematian baru direkodkan iaitu 3 kes di Kuching dan 1 kes di Tatau. Sementara itu, daerah Kapit, Kanawit dan Belaga pula bertukar status merah setelah masing-masing merekodkan sebanyak lebih dari 40 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak telah mengisytiharkan 2 kluster baru iaitu kluster Jalan Bubut Sojak, Bau dan kluster Nanga Putih Tatau di mana kedua-duanya merupakan kluster komuniti. Turut diisytiharkan penamatan 3 kluster iaitu kluster Poai Sri Aman, kluster Pagar Terbeduk dan kluster Jalan Teo Kuingo Meradong. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang masih aktif setakat ini adalah 118 kluster. Berikut merupakan lokasi yang telah diputuskan JPBN Sarawak berhubung pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.